Okey, di sini antara ciri-ciri umum penyakit ain dan hasad. So kita kalau nak mendiagnose seseorang penyakit, seseorang pesakit tu, kita kena tengok jugalah ciri-ciri dan simptom-simptom. Sebelum ni saya dah jelaskan simptom-simptom gangguan jin. So ini merupakan ciri-ciri simptom-simptom penyakit ain dan juga hasad. Okey, antaranya adalah tiba-tiba dia terjatuh. Okey, dia masih lagi dalam keadaan sedar, tapi dia orang kata macam separuh sedar, tiba-tiba je dia jatuh. Ataupun dia jatuh dalam keadaan kejang, ataupun kerasukan, ataupun tidak sedar apa yang berlaku di sekeliling dia. Ada juga akibat terkena ain ni dia boleh juga menjadi histeria. Okey, tubuh badan dia rasa sejuk. Kadang-kadang kita rasa dekat peluh ni ada macam berpeluh sikit. Rasa sakit pada sendi-sendi, tekanan darah juga menurun, tapak kaki rasa sejuk, rasa macam nak mati menggigil. Okay, ada terasa juga macam nak kencing. Okay, ini antara ciri-ciri ain tadi. Tubuh badan juga ada rasa panas. Okay, rasa kepanasan. Dia mengeluh, berpeluh. Okay, akibat tubuh badan dia demam, cirit-birit, tekanan darah juga naik. Ini yang saya ambil daripada kitab Ain daripada Ustaz Salihuddin. Okey, berpeluh di kawasan pinggul dan juga dahi. Antara ciri-ciri ain dia akan ada rasa tiba-tiba je peluh kawasan ni, di kawasan dahi ataupun di kawasan pinggul. Okey, orang yang terkena ain ni juga biasanya dia bertimpa-timpa penyakit. Lepas demam, lepas tu dia batuk pula, lepas tu dia jadi cepat letih. Okey, tubuh badan dia rasa lesu. Okay, dia stres tanpa sebab. Okay, tubuh badan dia juga orang kata seram sejuk. Dia rasa macam asyik nak tidur saja. Ini antara ciri-ciri umum penyakit ain. Okay, lain-lain, dia tiba-tiba menjadi lemah dan kurus. Okay, hilang selera makan. Kalau dulu tu dia badan yang berisi sedap, lepas kita nampak 2-3 bulan tiba-tiba badan dia semakin lemah, semakin kurus kering. Okay, kita juga boleh tengok perubahan kulit pada muka dia. Biasanya ni si pesakit dia kena alert dengan perubahan-perubahan dia. Kulit dia berubah menjadi kemerahan-merahan ke arah kehitaman. Okey, bila kulit putih dia akan nampak menjadi kekuningan. Okey, bila kulit hitam dia akan nampak macam kemerahan. So perubahan ni pesakit tu sendiri dia kena tahulah. Itu yang kadang-kadang saya akan bertanyakan kepada pesakit, macam mana muka dia dulu, nampak macam merah-merah ke, nampak macam kekuningan ke. Okey, antara simptom lain biasanya juga pesakit yang ada masalah ain ni dia mula berpenampilan buruk, dia dah mula selekeh. Kalau dulu dia seorang yang bergaya dan sebagainya, dia dah mula tak jaga penampilan dia. Banyak naik jerawat, banyak naik jeragat kulit dia dan ruang-ruang pada kulit. Baru-baru ni saya ada nampak dalam TikTok, ramai orang dia suka berlebih-lebih dalam TikTok. Malah dia orang ni mula sengaja bersolek-solek, menunjuk-nunjuk di hadapan TikTok dengan harapan terkena penyakit ain daripada orang yang tengok. Hati-hati, penyakit ain ni dia bukan sebarang-sebarang penyakit, dia boleh membawa kepada kematian. Okey, so antara pesakit yang terkena penyakit ain ni juga biasanya muka dia berubah menjadi pucat. Okey, tubuh badan menjadi lemah, nafsu makan juga dia hilang. Okey, so akibat bila dia dah lemah badan, tak lalu makan, maka penampilan dia juga berubahlah. Okey, daripada dia tubuh badan dia mula menjadi kusut, tubuh badan dia menjadi kurus, cakap pun dah jadi selalu tersasul dan sebagainya. Okey, dan yang paling teruk sekali, akibat penyakit ain tiba-tiba saja boleh meninggal dunia. So yang memang orang kata kalau bawa pergi hospital postmortem tak dapat nak detect langsung apa masalah penyakit dia. Tiba-tiba berlaku pendarahan. Ini juga antara simptom-simptom dia lain lah. Okey, dan yang paling banyak juga yang berlaku, harta benda rosak secara tiba-tiba. Boleh jadi macam tu. Kereta boleh jadi tiba-tiba aksiden. Okey, rumah boleh jadi terbakar, perniagaan juga boleh jadi tiba-tiba merosot lalu bankrupt. Okey, boleh berlaku terhadap harta benda. Okey, sebab ain ni yang kita kata bahaya tu, dia bukan jadi kepada manusia saja, dia juga boleh jadi kepada harta benda, kereta, tanaman kita, ladang-ladang kita, kilang kita, perabot kita. So tanda ain satu lagi yang paling mudah untuk kita nampak,
yang paling banyak kita jumpa bayi menangis saja. Okey, terutama pada kanak-kanak lah. Baby ni menangis saja. So sebab tu ini antara satu benda yang saya selalu pesan. Selalu pesan kepada pesakit-pesakit yang terutama yang baru dapat baby, jangan awal sangat upload gambar baby dalam Facebook, dalam Instagram dan sebagainya. Okey, hati-hati. Kadang-kadang gambar-gambar kita itulah yang menyebabkan berlakunya mudahnya terkena penyakit ain.